Okay, hi, Assalamualaikum and good evening everyone. So, hari ini saya dengan rakan-rakan saya akan mengajar kamu berkenaan dengan welding simbol. Apa itu welding simbol, apa jenis welding simbol. So, saya akan saya dengan rakan-rakan saya akan mengajar kamu semualah berkenaan dengan welding simbol. So, saya harap kamu dapat memberi tumpuan apa yang saya nak sampaikan dengan rakan-rakan saya dan saya harap kamu semua um, boleh gunakan untuk masa yang akan datang. Okey, kita pergi ke slide yang pertama. Okey, what is welding symbol? So, apa itu welding symbol? So, ramai yang tahu. Welding symbol. Apa itu welding symbol? Okey. A welding symbol is a set of information communicated by the design department to the welding engineer and welding operator. So, maklumat yang disampaikan oleh jabatan reka bentuk kepada jurutera kimpalan ataupun pengendali kimpalan. So, it contains all the required information, welding position, welding dimension and geometry, groove fillet detail, welding process and other. So, dalam welding symbol ni, dia mengandungi semua maklumat yang diperlukan seperti kedudukan kimpalan, dimension dan juga proses. So, bila awak tahu apa itu welding symbol, awak faham, so awak akan tahulah maklumat-maklumat seperti berikut. So, sekejap lagi saya akan terangkan dengan lebih detail. Okey. Pergi ke slide yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah objektif ataupun tujuan adanya welding symbol. So, yang pertama, you can know and understand what is welding symbol. So, awak boleh tahu dan fahamlah apa itu simbol timpalan. Kalau awak sebagai welder in future nanti, inilah tujuan dia. So, yang kedua dia, you can interpret welding symbol well. Can identify various type of weld joint. So, awak boleh membaca simbol timpalan dengan baik. Dan kena pasti pelbagai berbagai jenis sambungan. So, yang ketiga je, can make it easier for you if you work as a welder in the future. So, kalau awak nanti insyaAllah diberi peluang rezeki untuk menjadi seorang welder, so benda ni akan memudahkan kerja awak lah untuk masa akan datang. So, kita pergi ke scope. Welding symbol are used to define the applicability and validity of design, methodologies and formulas for various types of welded joint. The scope may depends on the standard, code or specification used for a certain welding project. The scope may also be effective elements much as material quality, method, loading, condition and standard. Pergi ke slide yang seterusnya lah. Okey, ini adalah project planning and management. Katakan saya bersama-sama dengan rakan saya daripada week pertama hinggalah week ke-14. So kat sini adalah skop ini adalah kerja-kerja yang kami buat. So tak ada apa sangat kat sini. Dia just nak bagi tahu berkenaan dengan proses ataupun planning untuk daripada week 1 sehingga week 14. So kita pergi ke seterusnya. Okey, untuk seterusnya ni adalah rakan-rakan seperjuangan saya yang akan mengajar kamu semua. So, kalau boleh tengok kat sini. Untuk gambar yang pertama tu adalah saya, Muhammad Fakhruddin bin Aziz. So, untuk gambar yang kedua, Muhammad Zahin bin Nur Has Sukri. So, yang ketiga, Farid Zulhusni bin Faizul Halil. So, last adalah Muhammad Azim bin Zainal. So, inilah rakan-rakan seperjuangan saya yang akan menerangkan berkenaan dengan welding symbol. So,
Okey, seterusnya adalah saya akan menerangkan sikit berkenaan dengan two type of wear standard. So, dua jenis standard. So, yang pertama adalah ISO. So, yang kedua AWS. So, apa itu ISO? So, apa itu AWS? Okey. Untuk yang tanya apa itu ISO? So, nama panjang dia adalah International Organization for Standardization. So, untuk AWS pula, American Welding Society. Okay, saya akan terangkan sikit berkenaan dengan ISO. So, ISO standards are widely used in most countries except America and Canada. They usually use AWS standard. So, kat sini saya nak beritahu berkenaan dengan ISO. ISO ni digunakan secara meluas di banyak negara. Tapi kecuali Amerika dan Kanada. So, Amerika dan Kanada ni mereka menggunakan AWS. So, kat sini boleh nampak example of difference between ISO and AWS. So, kat sini adalah perbezaan antara simbol-simbol perbezaan antara ISO dan juga AWS kalau hampa boleh tengok. So, kita pergi ke slide yang seterusnya. So, seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan the best platform. So, kalau boleh kamu semua kalau boleh tengok kat sini kan ada macam anak panah, betul tak? Anak panah. So, anak panah ni dia ada macam nombor kat atas tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. So, mesti kamu macam pelik kan. Kenapa ada nombor 1, kenapa ada nombor 2, kenapa ada nombor 3. Jadi, saya akan terangkan dengan sebuah sikit lah. Kenapa adanya nombor tu. Nombor tu menunjukkan apa, saya akan terangkan sikit. So, sekarang saya akan terang dulu kenaan dengan the base platform. So, the base platform is a simple depiction of the welding and surrounding detail in 3 parts. So, gambaran yang ada kat depan ni, dia adalah gambaran ringkas timpalan dan butiran sekeliling dalam 3 bahagian. So, ada 3 bahagian. Ada 1, ada 2, ada 3. So, yang pertama, tengok anak panah tu, nombor 1, yang pertama tu, the horizontal reference line. The place to put detail of type and location of welding. So, gambar yang pertama tu, anak panah yang pertama tu dia nak menerangkan kenaan dengan bahagian untuk kita tahu maklumat tentang jenis-jenis dan tempat yang untuk kita nak kimpal. So, kita pergi ke anak panah yang nombor 2. The arrow with the leader line. The arrow with the leader line intersects the reference line to point the location of the welding. So, nombor 2 ni pula, dia menunjukkan lokasi kimpalan. So, berbeza 1 dengan 2 ni, yang nombor 1 tu untuk kita nak kimpal. Untuk kita nak kimpal kan. So, yang nombor 2 tu lokasi kat mana kita nak kimpal. So, untuk yang nombor 3, the tail line. It is at the end of the reference line and forks off in 2 lines. This is an optional line and add the complementary detail different from the specific. It may include welding type and welding equipment, welding standard and any other this particular project. So, yang nombor 3 ni, kalau boleh tengok dia ada kat hujung. Betul tak? Dia ada dekat hujung. So, dia menerangkan berkenaan dengan tambahan yang membezakan butiran khusus seperti jenis kimpalan, peralatan kimpalan dan lain-lain lah. So, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, seterusnya adalah structure of welding symbol. So, kalau hampa boleh tengok kat sini, gambaran ni seperti tadi, tapi saya akan terangkan lebih detail lah berkenaan dengan gambaran yang tadi tu. Okay. So, yang pertamanya, the arrow is a main component of the welding symbol. Arrow line indicate where it seems should be weld.
arrowhead cannot be drawn as horizontal line on the drawing. So anak panah ni adalah komponen utama simbol timpalan lah. So dia adalah komponen utama. So yang kedua dia adalah garis anak panah. Dia ni menunjukkan macam tempat untuk kita kimpalan. Okey, untuk kita well. So kat tengok dekat apa gambaran tu, arrow to join. So kat situ menunjukkan tempat untuk kita well lah. Yang ada panah tu kan. Okay. So yang keduanya, the reference line. A reference line is an important well symbol draw as a straight line horizontally across the drawing. So saya akan terangkan teruslah. Saya tak perlu baca. Saya akan terang terus. Okay. The reference line. So the reference line ni adalah garis rujukan. So, garis rujukan ni adalah simbol yang penting lah untuk kimpalan. Kerana dia mengandungi beberapa maklumat. Banyak maklumat yang ada dekat garis rujukan ni. Seperti corak kimpalan dan juga saiz kimpalan. So yang ketiganya, the tail. So kalau tengok kat gambar ni, the tail ni dia duduk dekat belah belakang kan. So kalau belah belakang kita panggil dia echo. So echo ni dia memberi maklumat. Dia beri maklumat kepada well tentang proses timpalan, dokumen rujukan, proses pemeriksaan. Tapi walau bagaimanapun, dia bergantung kepada individu tu tersendirilah. Okey, yang seterusnya adalah two type of drawing system. So, dua jenis sistem lukisan. Two system of base symbol drawing are handy and each explained differently. A plan will have a clear mention of system A or B, but differently, not both in one draft. So, apa yang saya nak ceritakan kat sini, dua jenis sistem lukisan ni dia berguna dengan masing-masing dan masing-masing dia menjelaskan secara berbeza lah. So kat sini kita tengok ada contoh sistem A dan juga sistem B. So kat sini dia menerangkan benda yang berbeza. Sistem A dan sistem B ni berbeza. Kalau tengok kat lukisan ni pun dia lain kan, betul tak? So line ni dia mempunyai sebutan yang jelas tentang sistem A dan sistem B, tapi dia tak duduk dekat kedua-dua dalam satu draft. So dalam plan tu, sistem A dan sistem B ni dia tak duduk dalam satu draft. Okay, saya akan terangkan sistem A dan sistem B ni seterusnya di slide yang lain. Okey, untuk sistem A. So ini adalah gambaran sistem A. Kalau boleh tengok. So system A is characterized by a dash line below the horizontal reference line. So sistem A ni dia merujuk garis putus-putus di bawah mendata. So kalau tengok kat sini garis putus-putus dia duduk kat bawah mendata. Bawah mendata ni maksudnya garis yang lurus tu, atas tu. Lepas tu the image here display the welling symbol on the dash line. So place the well outside the arrow. So kat sini dia menunjukkan simbol timpalan pada garis putus-putus. Jadi kita letakkan timpalan bertangan dengan anak panah. So itu sebab sikit lah berkenaan dengan sistem A. Saya harap kamu faham setakat tu. So saya akan pergi ke sistem B. Okey. So ni adalah sistem B. So macam saya cakap tadi, sistem A dan juga sistem B adalah berbeza. So ni adalah gambaran sistem B. Kalau apa boleh tengok. So saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan sistem B. Sistem B does not have any dash line under the horizontal reference line. So sistem B ni pula, kalau kamu semua perasan kat gambar ni, dia tak ada garis putus-putus. So kalau macam sistem A tadi, dia ada garis putus-putus.
Dia ada garis putus-putus di bawah garisan mendatar ataupun garis lurus. So, kalau kat gambar sistem B ni, dia tak ada garis putus-putus. So, when you see the welding symbol below the reference line, the welding to place on the side of the arrow. If we notice the weld sign is above the reference line, the welding to be done opposite to the arrow. So, apabila kamu semualah melihat simbol kimpalan di bawah garis rujukan, letakkan kimpalan di sebelah anak panah. So, jika petunjuk kimpalan berada di atas garis rujukan, kimpalan tu hendaklah dilakukan dalam arah yang bertentangan. So, itu adalah sebuah sedikit berkenaan dengan sistem B. Saya harap kamu faham. So, saya akan memberi kawan saya meneruskan menerangkan tentang welding symbol yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zahim bin Syukri. So, macam yang anda dah faham tadi, kawan saya Fakullah dah terangkan tentang dua kod standard yang selalu digunakan dalam welding symbol lah, iaitu LWS dan ISO. Saya rasa dengan penerangan Fakullah tu, anda semua dah faham lah dua jenis kod yang biasa digunakan. So, saya pula ingin menerangkan sedikit tentang welding symbol. So, macam dalam slide ni kita tengok, this is a commonly used welding symbol. You will always see the symbol when you work in the industry later. So, ini adalah simbol-simbol welding yang kita akan selalu tengok bila kita kerja dalam industri nanti. So, biasa welding symbol ni digunakan pakai dalam sektor-sektor automotif, pembuatan kapal, buat tangki and pressure vessel, welding structure pun digunakan. Tapi secara am ni biasa digunakan dalam oil and gas lah, banyak digunakan. Okay, ni untuk base butt symbol. Base butt symbol ni ada dua jenis. Yang pertama single side butt welds, yang kedua pula double side butt welds. So, kita tengok slide seterusnya. Okay, ini menerangkan tentang single side butt welds. The butt weld symbol exhibits the welding requirement, preparation, type of weld and site. The one side weld can be promptly recognized from the symbol. So, macam gambar-gambar ni yang kita boleh tengok, dia ada tunjuk contoh-contoh single side butt weld lah. Sebelah sini tunjuk cara mengimpal dan sebelah kanan ni simbol-simbolnya. Okay, ini diterangkan tentang gambar-gambar tadi lah. Yang pertama, square butt weld. The square butt weld symbol display two plates with square ends and two square angle. No welding preparation is required in such situation. So, square butt weld ni dia simple je. Dia just satu plate yang rata, so dia just cantumkan just welding ke atas. So, yang kedua adalah single V butt weld. The two plate form an angle of 45 degrees, the one side of each metal plate at 45 degree with full depth into material. So, single V butt weld ni dia more pada sambungan atas je lah, bukan bawah sebab dia single. So, bila single belah atas je. So, angle buat dia 45 degree, kiri dan kanan. So, dia kata with full depth. So, with full depth ni daripada thickness dia pada ujung ke ujung tu, dia serongkan. So, dua-dua, kiri dan kanan sama. So, yang ketiga pula, single V butt weld with broad root face weld. So, ni sama macam atas, cuma dia ada muka punca. Yang macam atas ni just tajam terus, V terus. Yang ketiga ni, dia sama 45 degree, tapi dekat bawah tu dia ada muka punca, root face orang panggil. So, dalam tebal thickness tu maybe 4 atau 5 mm lah, bergantung pada prosedur yang dibagi nanti lah dalam industri. So, single bevel butt weld. The angle of 45 degree cut on one side of the plate while the other end remains square as visible in the symbol. So, yang ni pula sama 45 degree, cuma sebelah saja. Sebelah plate lagi dia just petak je. So, di sebelah saja dia V. Macam tu. Yang terusnya, single bevel butt with broad root face. Yang ni pula dia 45 degree, sama macam yang atas, cuma dia serong, dah ada muka punca lah, beza dia. Single U butt weld. Single U butt weld pula, they follow the symbol of U butt. The place have a corner cut out in 4 per 4 moon, while 3 per 4 of plate gouge deep through the section of joint. So, single U ni, kiri dan kanan, dia akan buat macam satu longkang. So, bila dia cantumkan, dia akan jadi bentuk U lah. So, yang bawah pula, single J butt weld. Single J butt weld ni, sebelah plate dia macam lekuk.
sebelah dari petak. So bila cantum dah akan jadi macam bentuk J. Itu perbezaan dia single U dengan single J. Okay, ni pula pasal double side butt weld. This type is similar to the single side butt weld, except that both the surface are prepared and welded. So macam kita tengok dalam slide ni, dia ada bagi 3 contoh gambar. Yang pertama double side V-butt, double side bevel butt, dan last sekali double side U-butt. So apa itu double side V-butt weld? So dah diterang kat situ. Each plate here cut 45 degrees bevel cut up to half the dip. The same can be done on the second side, making a symbol X in shape. So kita tengok dalam gambar ni dia bentuk X. So double side V ni sama macam tengok bentuk dia sama dengan serong, cuma dia buat atas dan bawah. So degree dia sama, 45 atas bawah. So dia double pun dia maksudnya double. So bila double dia buat atas dan bawah. Kalau single dia buat atas saja, kiri dan kanan. Kalau bila double dia akan buat atas dan bawah. So yang kedua pula double side bevel butt. So ini sama je macam yang atas tadi. Perbezaannya yang ni dia buat sebelah saja serong. Tapi sama atas dan bawah. So sebelah lagi petak. So yang ni kalau kita tengok simbol dia bentuk K. So dalam kerja nanti bila industri ingatlah perbezaan double side V-butt dengan double side bevel butt. So dia beza itulah. Macam double ni bentuk X. Untuk double side ni bentuk K. So last sekali double side U-butt weld. So double side U-butt weld kita tengok gambar tu dia bentuk U. Atas pun dia buat U, bawah pun dia buat U. So bila ayat double kita ingat dia akan buat atas dan bawah, bukan sebelah kiri kanan. Bila dia buat kiri dan kanan tu panggil single. So bila double dia akan buat atas dan bawah. So inilah sebuah sedikit tentang double side butt weld. So saya harap dengan apa yang saya terangkan sedikit dapat berikan kefahaman kepada anda tentang sebuah sedikitlah tentang welding simbol yang saya terangkan. So untuk slide seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu Farid untuk menerangkan. So sekian, terima kasih daripada saya. Simbol terbagi pada 4 iaitu fillet, plug, resistance spot dan juga resistance stem. So macam kita tahu jenis cantuman yang paling biasa ialah dengan butt weld dan fillet weld. Bertentangan dengan butt weld, fillet weld mempamerkan simbol tambahan yang dikira sebagai tambahan kepada kimbalan fillet. Okey, ini adalah 4 simbol asas yang saya ceritakan tadi. Terbagi pada 4 iaitu fillet, plug weld, resistance spot weld dan juga resistance seam weld. Okey, yang pertama ialah fillet. Okey, apakah itu kimbalan fillet? Okey, kimbalan fillet kurang penyediaan tepi dan mempunyai keratan rentas hampir segitiga. So, sambungan kimbalan fillet berlaku apabila dua permukaan logam atau bentuk lain dicantum atau dikimpak antara satu sama lain secara berserenjang atau bersudut. Okey, ini adalah gambar raja fillet weld. So, simbol asas untuk fillet weld adalah dalam bentuk segitiga yang terdiri daripada garis rujukan dan anak panah dan ekor. Okay, the second one is a plug weld. Okay, apakah kimbalan plug weld? Maksud kimbalan plug weld ialah penyumbat celah. Plug weld sebenarnya adalah kimbalan berbentuk bulat. Dalam sistem plug weld, dua logam bertindih antara satu sama lain dan terdapat jurang dalam salah satu logam. Okey, ini adalah contoh gambar raja plug weld. Okey, simbol plug weld ialah segi empat tepat dengan simbol diameter yang terletak di sebelah kiri. Di sebelah kiri simbol kimbalan sama seperti nombor yang digabungkan dengan simbol diameter. Seterusnya ialah resistance spot welds. Simbol resistance spot weld tidak mempunyai anak panah atau kepentingan sisi lain dalam, walaupun simbol tambahan yang digunakan bersama dengannya mungkin mempunyai kepentingan sedemikian. Simbol resistance spot weld hendaklah dipusatkan pada garis tujukan. Okey, ini adalah gambar raja resistance spot weld. Okay, the size of resistance spot weld yang dinyatakan dalam pecahan atau dalam perpuluhan dalam per 100 inci dan mesti ditujukan di sebelah kiri simbol forsyth or resistance spot weld. Okey, last sekali ialah resistance seam weld. Okey, apakah itu resistance seam weld? Resistance seam weld dibuat di antara dua permukaan menggunakan konfigurasi sambungan pusingan. Simbol kimpalan jahitan ialah simbol kimpalan tanpa anak panah atau kepentingan sisi lain. Jadi ia boleh menjadi agak mengelirukan dan ia dianggap sebagai simbol kimpalan lanjutan. Simbol resistance seam weld
tambahan yang diletakkan pada simbol kimpalan jahitan dan simbol kimpalan lengkap walau bagaimanapun boleh membimbing bahagian kimpalan. Simbol kimpalan jahitan adalah serupa dengan simbol kimpalan lain, tetapi proses kimpalan perlu dinyatakan dalam bahagian ekor. Okey, ini adalah gambar raja resistant Singwell. Okey, size resistant Singwell diletakkan di sebelah kiri simbol kimpalan dan pitch diletakkan di sebelah kanan seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah menggunakan proses resistant Singwell. Okey, ini adalah beberapa contoh dalam welding simbol. Yang pertama kita ada sambungan temu U tunggal di muka kumai rata, sambungan temu U tunggal, kimpal belakang pada penusukan, sambungan temu serong tunggal, sambungan temu J, sambungan temu serong ganda dan sambungan temu serong tunggal di bahagian kiri. Okey, ini adalah contoh dimensi simbol kimpalan yang digunakan. Semua jarak, lebar dan panjang kimpalan akan ditulis pada simbol. Welding symbol requirement. Okey, terbagi kepada 4 gambar iaitu A, B, C dan juga D. Okey, yang pertama, image A. Seperti yang kita tahu, arahan kimpalan di sini boleh ditafsirkan dalam pelbagai cara atau menunjukkan tafsiran yang berbeza. Oleh itu, mesej sedemikian sentiasa diikuti oleh arahan tertentu. Image B, image ini bermaksud kimpalan fillet tunggal dan kimpalan paling mudah daripada semua. Ia murah untuk digunakan tetapi mungkin mengalami kekurangan dalam prestasi. Image C, ini menunjukkan kimpalan fillet 2 kali dan mengambil sedikit masa lebih lama untuk digunakan. Untuk menjadikan kimpalan ini, akses pada kedua-dua belah sambungan harus disediakan. Dan akhir sekali iaitu image D. Ia bermaksud tibat atau alung. Kimpalan ini lebih kompleks dan mahal kerana objek mendatang memudahkan penyediaan tepi. Namun ia mungkin penting untuk keadaan perkhidmatan tertentu. Supplementary symbol. Simbol-simbol ini menjelaskan lagi ciri-ciri kimpalan, bagaimana dan di mana untuk mengimpal dan apakah keperluan kemasan akhir kimpalan dalam projek. So ianya terbagi kepada 4, flash finish, convex, concave dan last sekali ialah baking weld. Firstly is flash finish. Okay, simbol ini menerangkan perkara yang kita perlukan semasa menyelesaikan proses. Permukaan hendaklah dalam keadaan lurus sejajar dengan aras plate. Ini boleh diperolehi dengan pemesenan atau pembumian sambungan kimpalan. Yang kedua ialah convex. Paparan simbol menunjukkan lengkung keluar seperti belon dari permukaan kimpalan. Yang ketiga, concave. Concave ialah simbol kelihatan seperti bahagian dalam mangkuk berbentuk cengkung. Kimpalan fillet biasanya menyelesaikan permukaan cengkung. Last sekali ialah baking weld. Okay, baking weld ialah bahagian bawah penyediaan kimpalan untuk V atau U. Ia melakukan kimpalan kecil awal di bahagian bawah. Ini akan menambahkan bahan kepada kimpalan lengkap. Simbolnya ialah garis melengkung di bawah atau di peringkat atas. Simbol asas bergantung pada sisi garis dasar. Assalamualaikum. And my name is Muhammad Azim. I will present and explain the AS welding symbol. The part I explain is supplementary symbol of some type of additional symbol welding. Okay, point yang pertama, kimpalan antara simbol mata. Nah, saya tunjuk ni lah. Lukisan menunjukkan 2 titik yang memerlukan kimpalan. Contoh simbol dia macam ni. Anak panah 2 titik menunjukkan kimpalan panjang penuh antara tanda. Simbol on base platform dalam graph plan lukisan macam ni lah. Cara simbol dia lah. Ni proses welding dia lah secara ringkas. Poin kedua, kimpalan simbol di tapak. Macam ni lah simbol dia. Kalau nampak macam ni mesti dah tahu lah macam mana cara proses welding dia lah. Bendera adalah simbol untuk menentukan
kimpalan di tapak binaan yang luas, di mana projek perlu disiapkan lah juga. Simbol on base platform, macam ni lah, dengan cara kedudukan, cara apa kita wedding, kita akan tahu lah. Poin ketiga, kimpalan berperingkat selang-seli. Maksudnya melintasi bahagian dari satu sisi ke sisi yang lain secara berselang-seli dan panjang penuh secara dua hala. Simbol dia macam ni lah. Simbol on base platform dalam plan dia akan kedudukan macam ni lah. Pose wedding dia adalah mengikut dalam slide kami tunjuk ni lah. Next. Okey. Proses kimpalan dengan surat. Kalau setiap proses wedding simbol mesti ada surat rasmi dulu sebelum memulakan proses wedding lah. Contohnya surat ni menjelaskan pada graf sebutan dan huruf memerlukan meletakkan simbol huruf ini pada ekor garisan mendatar. Poin kedua saya berikan maklumat tambahan yang ditulis untuk melengkapkan arahan dalam bentuk singkatan seperti pose wedding, jenis elektrod. Dalam graf yang saya tunjuk ni lah, slide. Anak panah ni menunjukkan jenis elektrod kita guna dan sas elektrod yang guna. Posenya jima, contoh-contohnya lah. Sebelah kanan saya ni dalam slide, singkatan maksud wedding simbol lah, proses wedding. Macam ni, macam-macam lagi lah. Next. Supplementary simbol. Okey, supplementary simbol, backing. Kimpalan belakang di sisi lain pergi selepas kimpalan sebenar. Kimpalan yang baik lah. Kira backing, support belakang. Metro menunjukkan bahawa akar kimpalan perlu diperkukuhkan lagi. Surfacing menentukan kimpalan yang dibuat pada seluruh permukaan kepingan. Kira proses wedding tu, permukaan kepingan semua perlu dibuat lah seluruh. Backing bar menentukan bars untuk digunakan pada bahagian belakang kimpalan. Jika ia mempunyai R di dalamnya, ia harus dikeluarkan selepas kimpalan. Kira backing ni adalah support pada proses wedding tu lah. Dia punya belakang, tulang belakang. Next. Space. Menunjukkan jenis simbol dan dimensi space yang dimasukkan di antara kepingan dan dikimpal. Well all around, ia memberi isyarat bahawa kimpalan akan dibuat pada seluruh lilitan. Flag simbol, bendera, tiang bendera lah kami panggil. Di tapak di binaan, kira maksudnya proses wedding tu di tapak binaan je, dia tak ada di kawasan bengkel atau di kawasan yang lain lah. Mengikut plan. Kontrol simbol ini menandakan kontrol produk air kimpalan ini. Yang ni lah. Next. Okey. Ini adalah struktur asas simbol kimpalan mengikut standard AWS. Ini adalah asasnya lah. Macam F ni simbol final simbol, A ni groove angle, ini adalah kimpal sekeliling macam saya explain tadi tu lah. Ready all, ini adalah mengikut standard AWS.
Conclusion. In conclusion, having knowledge and understanding of wedding symbol allow us to effectively interpret and understand the specification and requirement of wedding projects. This skill allows us to identify and between different types of wedding joints, which is important to ensure to integrity and well quality. Acquiring this skill can be of great benefit to us if we choose to pursue and career as a welder, as it facilitated the communication process between us and engineer drawing and specification, making work more efficient and accurate. Uh, Alright, that all presentation for our group about wedding symbol.